this shit all week. This beats for all my freaks. We're running on no sleep. So line the shots up because this party's jump. Pengertian zaman pencerahan. Zaman pencerahan Enlightenment merupakan suatu zaman yang berlaku di Eropa selepas gerakan Renaissance dan Reformasi. Zaman yang berlangsung sekitar tahun 1650 sampai tahun 1800. Merupakan suatu era yang semangat kepercayaan serta pegangan manusia adalah kritikal. Berasaskan sebab musabab dan kada-kada saintifik. Zaman pencerahan merupakan suatu revolusi intelektual yang melahirkan pemikiran yang liberal dan modern. Zaman ini mewakili suatu gerakan ke arah melahirkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai seperti berpikiran terbuka, bebas daripada kepercayaan karut, hidup berlandaskan undang-undang, dan mengutamakan sains serta pemikiran rasional. Latar belakang zaman pencerahan. Menjelang zaman pencerahan, muncul kesadaran bahwa Eropa telah bangkit daripada zaman kegelapan. Di samping itu, lahir kesadaran mengenai kemajuan dalam kalangan golongan berpendidikan. Pemerintah negara bangsa yang berpandangan jauh, dikenali sebagai Enlightened despot. Mereka muncul pada zaman ini dan sikap seperti ini juga terdapat dalam kalangan menteri dan pegawai-pegawai kerajaan. Tokoh-tokoh yang mempelopori zaman pencerahan dikenali sebagai ahli falsafah atau physiocrats. Antara ahli falsafah yang terkenal pada zaman ini ialah tokoh-tokoh ini mempunyai asas pemikiran yang sama, di mana mereka berusaha membebaskan pemikiran manusia daripada mitos, fantasi, dan kepercayaan mistisisme. Tokoh-tokoh ini mau menerangi pikiran masyarakat Eropa. Tokoh-tokoh ini mengkritik golongan yang masih mengamalkan kepercayaan mitos. Tokoh-tokoh ini juga menolak penerangan berasaskan teologi dan pemerintahan dengan hak yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mau menekankan pemikiran yang rasionalistik dan sains bagi mencapai kehidupan yang sempurna dan bebas daripada kepercayaan karut. Dengan pegangan seperti ini, mereka telah mengaplikasikan hukum-hukum semula jadi terhadap agama, masyarakat, kerajaan, dan sebagainya. Ciri-ciri zaman pencerahan. Menjelang zaman pencerahan, golongan rasional mempunyai kecenderungan untuk mengasingkan agama daripada ilmu pengetahuan. Terdapat 3 ciri-ciri zaman pencerahan, yaitu menolak pemikiran teologi, bersikap optimistik, dan yakin terhadap pemikiran rasional. Yang pertama ialah menolak pemikiran teologi. Teologi bermaksud ilmu berkenaan ketuhanan. Ahli-ahli falsafah pada zaman ini menegaskan agama tidak harus ditolak secara mutlak. Namun mereka berasa agak keberatan untuk menerima supernaturalisme yang terkandung dalam agama. Mereka berpendapat bahwa unsur ini merupakan penghalang kepada toleransi, kebebasan, dan penemuan ilmiah. Yang kedua ialah bersikap optimistik. Golongan rasionalis merupakan golongan yang mempunyai sikap yakin dan optimistik. Sikap ini membolehkan mereka menjadikan kehidupan lebih sempurna menerusi pandangan yang dikemukakan oleh mereka. Walaupun mereka tidak berhasil sepenuhnya merungkaikan rahasia alam, namun mereka telah mengambil langkah-langkah yang serius untuk meneroka bidang pengetahuan yang baharu. Yang ketiga ialah keyakinan terhadap pemikiran rasional. Zaman pencerahan melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap pemikiran rasional dan hukum ilmiah. Pada zaman ini, masyarakat menganggap golongan rasional sebagai penentu terhadap semua perkara. Faktor-faktor kemunculan zaman pencerahan. Menjelang abad ke-18, muncul zaman yang dikenali sebagai zaman pencerahan Enlightenment.
Zaman ini menyaksikan kemunculan gerakan intelektual yang dipelopori oleh pemikir-pemikir dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Antara pemikir ulung pada zaman ini ialah Rico Filo Remix. terdapat beberapa faktor yang meletakkan asas bagi kelahiran zaman pencerahan di Eropa pada abad ke-18. Faktor yang pertama ialah pengaruh Renaissance. Kedua, pengaruh reformasi. Ketiga, pengaruh ahli falsafah. Keempat, revolusi sains. Kelima, kegiatan penerokaan dan penjelajahan. Keenam, kemunculan kelas pertengahan. Faktor yang pertama ialah pengaruh Renaissance. Renaissance bermaksud kelahiran semula. Gerakan Renaissance melahirkan semangat ingin tahu dan pemikiran kritikal yang radikal dalam kalangan masyarakat. Renaissance membuka mata masyarakat untuk mengkritik sistem lama yang dianggap tidak sesuai dengan peredaran zaman. Hasilnya, muncul negara bangsa, ciptaan baharu, kemajuan dalam seni lukis, seni bina, dan lain-lain. Perkembangan ini telah melahirkan masyarakat yang bersifat terbuka dan bersedia untuk menghadapi perubahan besar. Faktor yang kedua ialah pengaruh reformasi. Reformasi menamatkan konsep dunia Kristen dan melahirkan aliran pemikiran baharu seperti Protestan, Anglikan, dan Presbyterianisme. Perkembangan ini meletakkan asas kepada kemunculan negara mutlak dengan pemerintah sebagai ketua agama dan negara. Para pemerintah mula mengejar kemewahan dan berusaha menubuhkan negara yang kuat. Badan-badan yang muncul pada zaman ini mempunyai kuasa, otonomi, dan mula bebas daripada ancaman gereja. Perkembangan ini membolehkan ide baharu seperti rasionalisme dan reasoning berkembang luas. Faktor yang ketiga ialah pengaruh ahli falsafah. Kemunculan ahli-ahli falsafah seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu turut mempengaruhi perkembangan zaman pencerahan. Mereka berusaha membebaskan pemikiran manusia daripada mitos dan kepercayaan karut dan menekankan pemikiran yang bersifat rasionalistik dan saintifik. Faktor yang keempat ialah revolusi sains. Semangat zaman pencerahan diperoleh daripada revolusi saintifik dan intelektual pada abad ke-17. Revolusi sains telah menyebabkan penekanan terhadap ilmu dan akal. Perkembangan ini melahirkan percambahan ide-ide baharu yang menggalakkan para saintis melakukan penyelidikan saintifik. Kemajuan dalam bidang sains menyebabkan perubahan daripada kepercayaan karut dan mitos kepada kuasa akal dan sains. Revolusi ini melahirkan tokoh-tokoh sains terkenal seperti ide-ide tokoh ini telah disebarkan secara meluas pada zaman tersebut dan menjadi ciri-ciri dominan dalam tamadun Eropa mulai abad ke-17 hingga 20. Faktor yang kelima ialah kegiatan penerokaan dan penjelajahan. Golongan kelas pertengahan bukan sahaja berpengetahuan, malah peka terhadap perkembangan sekeliling. Keinginan untuk memperoleh ide dan maklumat menyebabkan golongan ini berlayar dan menjelajah keluar. Contohnya, Columbus, Ferdinand Magellan, dan Francis Drake. Pengetahuan tentang penduduk dan budaya asing telah membawa perspektif baharu tentang konsep manusia sejagat kepada mereka. Dengan ini, segala prasangka terhadap budaya asing terhakis dan cara pemikiran baharu yang berasaskan empiris dan sebab musabab pun bermula. Faktor yang keenam ialah kemunculan kelas pertengahan. Jumlah golongan ini yang terpelajar dan profesional meningkat berbanding zaman sebelumnya. Bilangan surat kabar
dan majalah yang diterbitkan juga bertambah. Hal ini membolehkan rakyat membaca di mana-mana jua. Gaya penulisan juga mendapat perhatian masyarakat pada abad ke-18. Dengan latar belakang seperti ini, Eropa menjadi sebuah tempat yang subur untuk ide-ide baharu pada abad ke-17 dan 18. Perkembangan ini meletakkan asas bagi kelahiran zaman pencerahan di Eropa pada abad ke-18.